menang giveaway ke? You want to win a giveaway? Mariam? Mariam nak menang giveaway ke? Say yes, Ibu. Kan, so tengok Okay, sempena 3,000 subscribers. Don't forget to tunggu ke penghujung rancangan. Tak bagi tahu macam mana cara-cara nak menang my pre-love item giveaway for this episode. Assalamualaikum and hi, welcome back to my channel. But wait, don't forget to subscribe, like and spread the love. So basically, Alhamdulillah, I dapat sambutan yang sangat-sangat hebat daripada you guys. I rasa lagi semangat nak share video-video baking dan juga my dakwah journey. So basically today kita akan buat cupcake banoffee with cream cheese caramel frosting. So firstly kita kena beat butter, room temperature butter sampai dia agak-agak fluffy macam tu. Lembut macam tu, okay. And then kita boleh add gula. Kita add caster sugar ataupun brown sugar. Resipi ni sepatutnya brown sugar, tapi I tak ada brown sugar, so I guna je apa yang ada. Sama juga macam korang, kalau korang teringin sangat nak baking tapi bahan tak cukup, sebenarnya sama sahaja konsep macam masak-masak. Campak-campak apa yang ada. So kita scrap. Jangan lupa scrap setiap kali korang nak beat apa-apa. Berhenti sekejap, tak apa. Yang macam I nak ingatkan lagi sekali, tak ada istilah overbeat sebelum kita masukkan apa-apa bahan kering. Okay, selepas masukkan bahan kering barulah ada istilah overbeat. So bila dia dah pale soft macam ni, kita boleh berhenti and kita boleh tengok dia punya smooth tu. Nampak kan? I suka sangat buat benda ni, sebab tu I buat lama-lama. So sampai tekstur putih macam ni. Next kita akan beat telur. Telur ni tak kisah grade apa-apa pun tak apa. Korang pakai 2 biji telur. And dekat dalam buku resipi yang I buat, yang I ikut ni, dia kacau-kacau dulu telur. And kalau korang nak buat teknik ni yang sama untuk butter cake pun boleh juga. Sambil-sambil tu kita peel pisang. Banana ni 4 biji pisang. Betul ke biji? Okay, kita guna 4. So korang kopit dia and then korang mashkan dia. Okay, I nak share dengan korang satu hadis today daripada Muntakab Hadis. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, peniaga yang berniaga dengan benar dan amanah akan bersama dengan para nabi, siddiqin dan juga syuhada. Riwayat At-Tirmidzi. Sebab tu I nak sarankan umat Islam semua, tak kisah siapa-siapa pun, berbanyakkanlah berniaga ataupun mulakanlah berniaga. Sesungguhnya berniaga ni adalah satu pekerjaan yang baik. Jadi tengok dengan berniaga pun insya-Allah kita dapat tergolong dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Okey, para syuhada tu apa? Para yang mati syahid, seperti itu. Jadi dengan berniaga ni pun kalau kita betul-betul jujur, amanah, benar, memang insya-Allah akan dapat. Sebab memang susah untuk menjadi seorang yang amanah dan juga jujur, yang benar. So, sambil kita beat lagi sekali, sambil kita beat, kita masukkan telur. Make sure beat telur ni high speed. So sekarang ni I nak share dengan korang, ramai juga cakap dekat I, kenapa bila diorang beat butter tak macam I, tak smooth macam tu. Memang tak smooth. Tengok mula-mula macam ni. Betul tak kalau korang bake, korang punya, okay, tergoyang pula, korang punya tu akan jadi macam ni. Ni sebab korang bake, korang punya telur tak sebati lagi. Mungkin korang nampak dah kerda, korang terus panik macam kenapa jadi macam ni. Tak, it's okay. Mula-mula masa I pun dia akan macam ni juga, cuma I tak record. So kita teruskan beat untuk hilangkan kerdil-kerdil ni. Sebab ni istilah dia sama juga. Telur ni sebenarnya dia susah nak campur dengan butter. Macam contohnya kulit telur terjatuh dekat dalam telur, susah kan nak bawa keluar. Sama juga bahan-bahan lain kalau campur dengan telur memang susah nak sebati. So korang continue je beat. Okay, so kita akan continue beat sampai dia jadi smooth. So kalau korang buat butter cake, korang kena beat lama. Memang lama untuk bagi telur tu betul-betul sebati. Jangan risau, tak ada istilah overbeat selagi belum letak tepung, belum letak apa-apa bahan kering. So kita beat sampai dia jadi smooth.
korang kena banyak-banyak sabar. Jangan terus panik, okay? Bila korang tengok korang punya telur tadi tu curdle and cair and berminyak, ada orang cakap butter berpecah dengan minyak dan tu semua normal. Just teruskan beat and then korang boleh scrub dia and tengok dia dah jadi smooth macam ni. Korang boleh continue letak tepung. Kalau korang nak beat lagi pun boleh, tapi this one I bukan nak buat butter cake and dia tak perlukan permukaan yang cantik. Kita terus letak tepung and kita selangkan kita letak tepung dan juga pisang punya yang kita dah mash tadi tu, kita bahagikan 3 kali. So kita beat low speed. So I perasan mixer kalau elektrik yang hand ni speed nombor 1 pun dah laju sangat-sangat. So sejak ini dah akan adanya overbeat. So I stop. Kita buat slow-slow je macam tu. Kalau guna electric mixer pun slow-slow je. Kalau korang nak kaut balik pun okay. Kalau takut overbeat. Sebab part ni baru ada istilah overbeat. Ramai orang tak tahu sebenarnya dan tak faham apa tu overbeat, betul tak? So overbeat tu adalah, lagi sekali I ingatkan, selepas korang letak bahan kering. So bila korang dah addkan ni semua, macam I buat apa tu, this is the last step. So kita akan letak walnut ataupun pecan ke apa-apa je korang ada, korang kaut balik je lah dengan tangan. And then korang gaul-gaul bagi semuanya sebati. Lama pun tak apa. Ingat, tak apa untuk beat dia semua lama, tapi yang penting jangan beat dia kuat. Macam jangan hentak-hentak batter tu. Smooth je bila korang gaul-gaulkan dia. Okay, jadi tanpa membuang masa untuk korang tengok I isi dalam cupcake dengan tanpa ada apa-apa ilmu, I nak sharekan lagi satu hadis. Hadis 231 muka surat 373 daripada Muntakab Hadis. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, dengarlah nasihatku ini dengan penuh tumpuan. Hendaklah ucapkan setiap pagi dan petang, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafata ain. Wahai Tuhan yang hidup selama-lamanya dan yang mengurus dan mentadbir langit dan bumi serta segala makhluk, aku memohon pertolongan dengan perantaran rahmatmu. Perbaikilah bagiku semua urusanku dan janganlah serahkan daku kepada nafsuku sendiri walaupun untuk sekelip mata. Hadis riwayat Mustadrak Hakim. Jadi korang boleh amalkan doa ini insya-Allah setiap hari pagi dan petang. So jangan lupa kita amalkan doa sebelum kita masukkan kek. Ya Allah yang Maha Cantik, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Cantik, cantikkanlah kekku. Okey, sudah baca doa tu, alhamdulillah korang punya kek jadi ke tak jadi, korang akan happy. Alhamdulillah kita punya cupcake dah siap. So kita biar dia sejuk dulu and sementara tu jom teman I sediakan dia punya cream cheese frosting. So firstly kita beatkan kita punya cream cheese ni. Beat biasa-biasa je, tak perlukan effort yang banyak sangat pun. So cream cheese ni, tak kisah cream cheese brand apa pun yang korang nak guna, korang masukkan dalam bowl and korang beat dia. By the way, I nak ingatkan kat sini, contohlah kita ni semua manusia akan dipertanggungjawabkan atas setiap apa yang kita katakan, walaupun hanya sepatah perkataan. So jom sama-sama kita perbaikilah apa yang kita cakap hari-hari. Sebab contohnya apa yang I cakap hari ni pun, setiap patah perkataan I akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila cream cheese tu dah cantik smooth macam ni, kita akan masukkan icing sugar 4 tablespoon. 3 tablespoon. Nak tapis boleh, tak nak tapis pun boleh. Sebab based on my experience, I tak tapis pun dia nampak smooth sahaja. So bila dah macam sebati macam tu, kita boleh addkan buttercream untuk stablekan dia punya cream cheese ni lagi, dan juga caramel sauce. Macam I guna yang instant caramel sauce. So kita beatkan semua sekali sampai sebati. Buttercream tadi tu is buttercream yang extra daripada hari tu resepi I share. Korang boleh tambahkan dalam korang punya resepi cream cheese untuk bagi dia stable bila korang pipe dia nanti, atau korang boleh je biar dia dekat luar macam tu. So dia dah smooth macam ni, kita dah boleh masukkan dalam piping bag and kita boleh pipe dekat atas banoffee cupcake. So this is the cupcake banoffee.
Okay, for this episode kita tak perlukan teknik yang lebih-lebih untuk pipe. Kita pipe macam biasa je, macam satu tempat pun boleh, dia akan mengembang macam tu. Lepas tu dah. Sebab kita akan dekor dia dengan walnut. Sebab this one is like macam cupcake yang biasa je, macam bukan untuk wedding ke yang kita perlu dekor cantik-cantik. So korang buat macam tu je, pusing-pusing dah. Kalau korang nak banyak lagi pun tak apa, tapi this one I rasa macam dia cantik kalau kita nampak sikit kek tu, betul tak? Kalau cupcake biasa tu ialah kita nak dekor, dia nak tutup kek yang dekat bawah. So this one I macam nak nampakkan orange banoffee cupcake tu. So korang pusing semua cupcake sampai habis. By the way, this recipe boleh dapat dalam 16 cupcake. Kalau korang scoop each cupcake tu 1.5 macam tu lah, dalam 1 lebih sikit macam tu, korang akan dapat 16. Okay, macam dalam buku resipi I, dia dekor dengan wall pecans. Dia letak pecans and then dia dekor dengan chocolate, grated chocolate. So ikut korang juga, korang boleh je dekor dengan grated chocolate dan juga pecans. Ikut kreativiti masing-masing, ikut cita rasa masing-masing suka makan macam mana. Masya Allah, kepada yang selalu mendoakan I, insya-Allah doa yang baik-baik ni, malaikat yang ada di sisi kita akan mengaminkan doa itu, malah mendoakan untuk diri kita juga. Jadi terima kasih banyak-banyak atas doa yang baik. Mulai hari ini jom kita sama-sama memperbanyakkan doa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jadi terima kasih banyak-banyak. Thank you so much for watching, and jom I tunjuk kat korang, kita akan buka this cake. Okay, kita punya banoffee cupcake dah siap. I tengok pun I dapat tahu dia sangat-sangat sedap. So jom kita tengok Ni first time I buat cake banoffee, cake pisang je sebenarnya. Banoffee ni sebab caramel topping tu. So as you guys can see, sangat lembut. Siapa tak tahu nak berniaga apa, korang buatlah benda ni, trust me. Mesti jadi. So now I akan tunjuk kat korang, I potong. Okay, so jom kita potong dia. Ya Allah. See? Sekali potong je dah sangat-sangat lembut. Ni sini I pegang. Look at it. Nampak kan? Dia punya texture cake tu. I rasa sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sangat-sangat. You guys kena try, okay? Banoffee cupcake with caramel cream cheese frosting. Okay, batter ni korang boleh buat kek pisang juga. Kalau tak nak buat cupcake, korang boleh, nampak tak dia punya lembut tu. So kalau korang tak nak letak dalam cupcake, korang boleh letak dalam baking pan. So tengok tak ada overload. Okay, so look at it. Korang boleh nampak kan dia punya lembut tu. So I hope you guys enjoy the video. Don't forget to share the love. Okay, untuk giveaway kali ni I nak hadiahkan dekat my followers, tak kisah korang daripada TikTok ataupun korang daripada Instagram, untuk menang this shawl from Nylofa. So this one is my pre-love item. I pakai few times and masih cantik lagi, tahu tak kain dia. And then syarat-syarat dia adalah korang just kena tiru satu resepi yang I dah pernah share dekat my YouTube channel. And then korang kena buat video. Korang kena buat video lah, post dekat Reels ataupun dekat TikTok if you guys daripada TikTok. So bila korang dah buat benda tu, korang kena share lah dekat I dekat DM yang korang dah try. So I tak kisahlah jadi ke tak jadi ke, but I want to see the effort. So kalau korang dah tu, cepat-cepat DM I. Orang pertama yang DM I akan menang this printed shawl from Nylofa. So the effort yang I nak tengok. And thank you so much for watching. Don't forget to spread the love and Assalamualaikum.